درسنا بقراءة الكتاب الفاتحة من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك ذاكرون وغفلك الغافلون. وبعد. قال المصنف رحمه الله ونفع الله بعلوم في الدارين. فمن علامات الصغرى ما قد وقع منها ما لم يقع وعلاماته الكبرى 10 أولها ظهور المهدي ثم خروج الدجال. إلى هنا اوكي. أولها ظهور المهدي. Ingat sebut itu Zuhurul Mahdi tak termasuk daripada 10 tanda besar yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya Imam Mahdi ini apa? Merupakan tanda terakhir, tanda kiamat kecil dan tanda awal tanda kiamat besar. Ingat ya, bila muncul Mahdi? Sewaktu pertama, ikhtilafu yaqtatilu 'inda kanzikum salasatun kulum abnal khalifah. Akan berlaku peperangan 3 penjuru di sekitar Kaabah. Di Mekah akan berlaku peperangan 3 penjuru. Satu. Yang kedua, waktu dia muncul tadi, imtila'ul ardi zulman wa jura. Waktu itu muka bumi ini dipenuhi dengan kezaliman dan kekejaman. Manusia umat Islam ni lari sudah daripada agama. Dia lari daripada agama. Sebab tu zahirnya Imam Mahdi ni sebagai seorang mujaddid. Dia bukan Nabi. Nabi Rasulullah saja. Dia seorang mujaddid yang membarui agama. Okey. Kemudian ingat, dia sendiri pun pada awalnya dia tak tahu kata dia Mahdi. Dia sendiri pun pada awalnya dia tak tahu kata dia Mahdi. Fa yakhluhullahu fi lailatin aw lailataini. Allah akan baiki dia dalam masa semalam ataupun masa dua malam. Okey. Dia sendiri pun tak tahu dia Mahdi. Kemudian tanda lagi apa? Dia daripada apa? Al-Mahdi minna min ahli al-bait. Ajla jabhati aqnal anfi. Dahinya luas. Hidungnya mancung macam apa, bengkok sikit. Hidung orang Yaman. Halus. Hidung halus, mancung halus. Min naslil al-Hasan, daripada keturunan Sayyidina Hasan. Kemudian apa? Ingat ya, di mana Mahdi? Ramai nak mengaku Mahdi. Ramai teringin jadi Mahdi. Itu yang jadi ajaran sesat tu. Ini apa? Mahdi akan muncul di kawasan Nusantara, bukan di situ. Yazharu di mana? Di mana? Di Mekah. Sebab tu fayubayi'unahu bainar rukni wal maqam. Dia akan dibai'ah di antara mana? Rukun Hajarul Aswad dan maqam Ibrahim. Di situlah dia dibai'ah. Kemudian sebelum dia lahir apa? Akan muncul sebuah kerajaan Islam yang sangat kuat. Tatlu'u raitus sud min qibalil masyriq, daripada sebelah timur. Akan keluar sebuah kerajaan Islam di sebelah timur. Okey, daripada sebelah Khurasan, sebelah timur. Kalau Syekh Ustaz belajar sebut dulu, dia kata sebelah Khurasan. Dia kata secara tepatnya di Afghanistan. Kalau Syekh Ustaz sebut dulu, Syekh Abdul Walid Al-Ani, dia kata apa?
Dia kata bagi dia secara tepatnya adalah di Afghanistan. Wallahu alam. Cuma Rasul sebut summa tatlu raitus sud min qibalil masyriq. Kemudian akan keluarlah bendera hitam. Mana bendera ni? Bendera mereka warna hitam. Okey, min qibalil masyriq, daripada sebelah timur. Mana sebelah timur tu? Daripada Iraq sampai ke kita timur. Tapi Syekh Ustaz sebut dia kata min Khurasan wabil adbat, dia kata paling tepatnya wadhabti, dia kata min Afghanistan al-an, di kawasan Afghanistan sekarang. Okey. Okey, jadi nantilah ini untuk cerita panjang lebar nanti bulan Ramadan nantilah. Bulan Ramadan ni lah. Insya-Allah kita buat tanda-tanda besar kiamat ni satu persatu. Ini akidah. Tak sampai tajuk lain lagi dah. Tajuk buat kiamat saja. Okey. Summa khurudud dajjal. Ya. Summa kemudian keluarnya Dajjal. Dajjal ingat cara umumnya itu kita minta doa. Allahumma inni wa'udzubika min fitnatil masih Dajjal. Aku berlindung dari fitnah Dajjal. Dia apa? Dia qasirun afjaj. Dajjal ni sifat dia. Dia jalan kengkang. Sebab apa? Sebab antara dua betis ni jarak. Afjaj. Dia afjaj, mana afjaj? Dia jalan kengkang. Okey. Jaqdun. Rambut dia kerinting rapat tu. Rambut dia kerinting. Okey. Jafalus sya'r. Rambut dia tebal. Kerinting tebal. Rambut dia kerinting tebal. Matmusul ain. Sebelah mata ni menggelembung macam biji anggur. Tafiyah. Sebelah lagi buta. Sebelah kirinya buta. Sebelah kanan dia pun tak buta. Tapi apa? Menggelembung. Okey. Hijanun. Kulit dia putih. Pasal dia? Kulit dia putih. Okey. Dajjal kulit dia putih. Bersih. Rambut dia kerinting. Kulit dia putih. Ini rambut kerinting tapi kulit hitam. Bukan. Dajjal kulit dia putih. Maktunu baina ainaihi kafara. Di antara dua matanya tulis apa? Kafara. Itu Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Bangsa apa Dajjal? Dia daripada bangsa Yahudi. Dajjal bangsa Yahudi. Sebab tu kita kata keluarnya Imam Mahdi, kemudian keluarnya Dajjal. Sebab tu kau ni pergi mengutuk sana. Okey. Apa? Ingat ya? Sebab tu perlu kita bezakan antara Zionis dengan Yahudi. Berapa kita sebut? Zionis, orang Yahudi yang berpegang teguh dengan kitab Taurat, yang memang seleweng lah, yang berpegang teguh dengan ajaran Yahudi. Mereka sesatkan Yahudi Zionis ni. Bahkan mereka kafirkan. Mereka kata apa? Ini Yahudi Zionis ni. Sebab tu Yahudi Zionis sekarang yang di Israel tu, itu kebanyakan daripada Yahudi daripada Amerika, Eropah Timur, daripada Poland, daripada Bulgaria, daripada Rusia. Dia bukan Yahudi Kalau Yahudi yang pegang ni betul, macam contoh Yahudi Amish. Cuba baca buka tu. Yahudi Amish, mereka tak mau balik ke Israel. Sebab mereka tak balik di Israel sekarang menyalahi ajaran Yahudi. Sebab apa? Sebab kepulangan mereka ke Baitul Maqdis ni dalam akidah mereka, akidah Yahudi, mesti dipimpin oleh Mesia penyelamat. Kita Mesia siapa? Itulah Dajjal. Dia kata kepulangan mereka ke Baitul Maqdis ini mesti mesti dipimpin oleh Mesia. Sebab tu Zionis ni insya-Allah dia tak lama juga tu. Sebab yang maksud hadis la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimuna al-yahud fayakhtabi'ul yahudu wara'a asy-syajr wal hajar fayaqulu asy-syajr wal hajar ya muslim hadha yahudiyyun khalfi wara'i faqtulhu. Tidak berlaku kiamat. Tidak berlaku kiamat sehingga orang Islam akan memerangi Yahudi. Ini bukan orang Arab ya. Orang
Islam. Bukan Palestin, Islam. Bukan Hamas, Islam. Makna unsur tentera ni adalah tentera Islam semata-mata. Faham tak? Makna la taqumus sa'ah hatta yuqatil muslimin. Tentera atas nama satu saja, nama Islam. Bukan nama parti, bukan. Nama satu saja, nama Islam. Bukan nama Palestin, bukan nama dia Islam. La taqumus sa'ah hatta yuqatil muslimun al-yahud. Sehingga orang Islam akan berperang dengan Yahudi. Fayakhtabi'ul yahudu wara asy-syajr wal hajar. Maka waktu tu orang Yahudi bertapuk di belakang syajar, pokok dan batu. Waktu itu pokok dan batu sebut, ya muslim, wahai orang Islam, hadal yahud wara'i faqtulhu. Maka orang Yahudi ni di belakangku, maka bunuhlah dia. Sebab tu wallahu alam. Wallahu alam ya. Kalau kefahaman ustaz dah, Allah lebih mengetahui hakikatnya. Kalau kefahaman ustaz belajar hadis fitan ni, Eropah selepas ni, Eropah akan kucik-kacir. Dan mereka akan kembali kepada kuasa awal mereka. Sebab tu dalam satu riwayat, diriwayatkan, ustaz tak ingat, dia sebut, dia baca begitu ustaz. Yaquduhum asgharuhum. Eropah akan diperintah oleh yang paling kecil antara mereka. Makna negara Eropah ini akan dipimpin oleh paling kecil. Mana yang paling kecil Eropah? Kota Vatikan, kota Rom. Mana Eropah akan balik kepada, jatuh kepada Kristian, betul. Orang Eropah yang etis sekarang balik pada Kristian. Kemudian Istanbul juga jatuh kepada, balik jatuh pada Kristian. Seperti mana jatuhnya, ingatlah, Turki akan kembali jatuh kepada Kristian. Seperti mana Spanyol dan Portugal asalnya negara Islam yang Andalus. Bahkan ulama besar kita antaranya Ibnu Abdul Bar pernah menjadi pemerintah di sana. Gubernur, dia gubernur di Portugal. Ibnu Abdul Bar, pengarang kitab At-Tamhid. Jadi Eropah akan kembali jatuh kepada Kristian. Turki akan kembali jatuh pada Kristian. Kristian akan terbahagi pada dua blok. Satu blok berpusat di Rom, satu blok berpusat di Turki. Sebab dalam hadis ni apa? Kharabul Madinah, imaratu Baitul Maqdis. Madinah menjadi sunyi. Imaratu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis akan dimakmurkan. Sebab apa? Sebab pemerintahan Mahdi, dia akan menjadikan Baitul Maqdis sebagai kotanya. Sebagai kotanya. Bukan Madinah. Bukan seperti Rasulullah, bukan seperti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali di mana? Di Kufah. Bani Umayyah di mana? Di Syam, di Syria. Bani Abbasiyah di Iraq. Okey, balik Mahdi, dia balik kepada Baitul Maqdis, tempat nabi-nabi dulu. Imarat Baitul Maqdis fathul Konstantiniyah. Kamu akan menakluk kota Konstantinopel. Mengapa kamu takluk? Sebab Konstantinopel jatuh kembali kepada Kristian. Fathul Konstantiniyah, kamu menakluk kota Konstantinopel. Fathul Rum, kamu akan menakluk kota Rum. Mana dia situ Pak? Eropah terbagi pada dua. Fathul Rum, khurudud Dajjal. Waktu kamu buka kota Rum, waktu itulah setelah Rum jatuh ke tangan kamu, khurudud Dajjal. Sebab tu tak sebut Mahdi ini tanda terakhir, tanda-tanda kiamat kecil dan tanda awal tanda kiamat besar. Sebab zaman Mahdi lah apa? Dajjal dan juga Nabi Isa tu keluar. Okey. Sebab tu Turki sekarang setengah orang kata tengok Erdogan. Iyalah Erdogan. Kamu tahu akal ummi hidup macam mana Turki tu? Okey, saya pernah pergi Turki, tengok macam mana keadaan masyarakat dia tu. Turki. Turki ni undang-undang dia, Mustafa Kamal Atatürk tu semenjak dipisahkan 1924 jatuh sudah khilafah. Dia apa? Undang Turki, kita solat jalan raya salah. Tidak boleh dizahirkan tanda-tanda agama di tempat awam. Dulu pakai tudung masuk parlimen Turki salah. Sebab apa? Sebab tudung ni lambang agama. Lambang agama tidak ada dalam simbol pentadbiran. Sampai begitu. Okey. Tak apa tu. Tapi hadis tu Turki akan kembali jatuh. Tengoklah macam mana. Wallahualam. Memang kita sekarang kan dia bangkit.
Tapi akhir zaman Turki akan kembali jatuh. Sebab tu kalau Syekh Ustaz sebut, dia kata hadis tadi, Satuftul Konstantiniyah, akan dibuka, akan ditawan kota Konstantinopel. Fa khairul amiruhum, sebaik-baik pemimpin mereka. Wa khairu jayshum, sebaik-baik tentera mereka. Sekarang sebaik-baik pemimpin mereka, sebaik tentera mereka. Jadi adakah kita kata Muhammad Al-Fatih lebih mulia daripada Tariq bin Ziyad yang menakluk Spanyol? Faham tak? Adakah dia lebih mulia daripada Tariq bin Ziyad, daripada Musa bin Nusair? Adakah tentera Islam zaman tabi'in di bawah pimpinan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair, suatu zaman Omar bin Abdul Aziz sebelum Sulaiman bin Malik, mereka takluk negara Islam di mana? Spanyol, Portugal. Dia anggap apa? Muhammad Fatih lebih baik lagi. Ataupun tentera Islam di bawah pimpinan Khalid Al-Walid, semua tu menakluk ke mana? Kota mana? Kota Syam semua tu. Sebab tu wa khairul amir, sebaik-baik pemimpin mereka. Sebab tu dia kata begitu siapa? Dia kata sebaik pemimpin secara umum siapa? Al-Mahdi. Sebaik pemimpin mereka itu adalah Al-Mahdi. Okey. Sebaik-baik tentera siapa? Tentera Mahdi. Muhammad Al-Fatih tentera Turki. Mahdi ini semua umat Islam di belakang dia. Ada orang India, ada orang Melayu, ada orang Arab, semua belakang dia. Jelas tu? Okey. Jadi kita selepas tu Fathul Rum, Khurudud Dajjal. Fathul Rum, lepas Rum keluarnya Dajjal. Sebab apa? Saya sebut tadi Eropah. Kemudian Yahudi sekarang, tak lama juga ni Yahudi ni, Zionis ni, dia akan hancur. Yahudi sekarang, kalau Saudi hancur, dia akan turun hancur. Kalau negara Saudi hancur, Yahudi juga akan hancur. Sebab apa? Yahudi hancur, Ustaz sebut dah, ingat bukan tak Ustaz? Kerajaan Saudi hancur, secara automatik Yahudi di Baitul Maqdis sekarang juga akan hancur. 1924 runtuhnya kerajaan Islam Osmaniyah. 1932 lebih kurang itu 1930 wujudnya negara apa? Al-Daulah Arabiyah As-Saudiyah. 1945 tertegaknya negara apa? Yahudi di Israel. Negara apa? Negara Yahudi di Palestin. Jatuh apa? Saudi, jatuh Emirat. Berselau ada Yahudi. Kembali menjadi apa? ضربت عليهم الذلة والمسكة أينما سقفوا ضربت عليهم الذلة, mereka akan ditimpa kehinaan. أينما سقفوا, di mana saja mereka berada. Dua saya sebut. إلا بحبل من الله وحبل من الناس, melainkan kalau mereka jaga hubungan mereka dengan Allah, mereka benar-benar beriman dengan Allah seperti zaman Nabi Daud, zaman Nabi Sulaiman, mereka agung. Satu, kalau mereka beriman, mereka agung. Seperti zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, zaman Nabi Daud alaihi salam, mereka beriman. Illa bihablim minallah, mereka apa? Agung. Yang kedua apa? Wa hablim minan nas, kalau mereka menjaga hubungan dengan manusia. Kalau mereka mengkhianati manusia Yahudi yang tersebut, mereka akan kembali dihina. Sebab tu sekarang hubungan mereka Yahudi dengan Kristian ini, faham tak? Sekarang di Eropah ni hubungan hujung tanduk saja. Hubungan hujung tanduk saja. Bila-bila masa boleh hancur. Faham tak? Hubungan Yahudi di Eropah dengan Kristian ni sebab apa? Sebenarnya orang Yahudi dia lebih selamat hidup di bawah orang Islam daripada dia hidup di bawah orang apa? Kristian. Sebab apa? Sebab orang Kristian kata orang Yahudi lah yang salib Yesus tu. Sebab tu sebelum ni, kalau kita baca sejarah Yahudi pernah disembelih beramai-ramai di Paris. Yahudi pernah disembelih beramai di London. Jadi sekarang mereka sudah nampak kan, mereka kuasai ekonomi. Mereka cepat lupa diri. Mereka nak porak-poranda dunia. Nampak? Mereka nak main orang sudah.
Sekarang ni mereka nak main. Apabila orang Eropah naik balik pada Kristian mereka habis Yahudi. Mereka terpaksa berlari ke sebelah timur balik seperti dulu. Seperti mana mereka lari pada Andalus, seperti mereka lari daripada Portugal, tercirit-cirit lari ikut Islam ke mana? Ke Turki, lari ke Iran. Faham tak? Selepas ni orang Eropah naik, akan berlaku pengulangan penyembelihan orang Yahudi. Tengoklah. Sebab apa? Sebab Rasulullah sebut akhir zaman ni Mahdi berperang dengan siapa? Dengan Rom, bukan Yahudi. Dengan Rom. Mana Eropah tu dikuasai betul-betul Rom, Kristen betul-betul. Makna sekarang kalau Yahudi terus apa? Nak apa? Buat macam perang yang macam sekarang. Terus apa? Mendajalkan orang dengan vaksinnya, dengan apa-apa, tak boleh apa sebab dia orang kuasa ekonomi kan. Dia buat. Satu ketiga orang Eropah akan bangkit. Mereka akan buat seperti mana Jerman buat pada Yahudi itu. Seperti Nazi buat pada Yahudi itu. Sebab tu kalau kita sejarah Eropah, berapa kali Yahudi telah disembelih secara beramai-ramai. Sebab mereka tak jaga, Allah sebut. Mereka nak selamat, dua ni Allah sebut. ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Mereka jaga hubungan Allah, mereka beriman seperti nabi-nabi dulu, selamat. Wa hablin minan nas, mereka jaga perjanjian dengan manusia. Jangan khianati manusia. Kalau mereka mula khianati manusia, orang lain akan buat mereka macam kita tengok. Bukan lama lagi, bukan sampai 100 tahun lagi penyembelihan beramai-ramai Yahudi oleh apa? Oleh Hitler. Okey. Tengok, oleh Hitler. Dan selepas ni kalau buat perang yang begini, sampai orang Islam pun di gereja-gereja suruh ikut apa? Ikut SOP Dajjal mereka. Okey, nak bagi sama semua, ikut kepala otak mereka, semua apa? Semua perlu ikut tata cara mereka, New World Order mereka, tata cara hidup baru mereka, norma hidup baru mereka. Bukan orang Islam saja bangkit. Orang Kristian sendiri akan bangkit. Tengoklah. Sebab tu akhir sekali Yahudi akan terusir. Kemana mereka pergi? Mereka terpaksa balik ke negara timur. Faham tak? Sebab yang paling baik dengan mereka, sebab kita suruh jaga ahli kitab kan? Okey, baik. Kemudian summa khurudud dajjal. Kemudian keluarnya Dajjal. Okey, dia Yahudi. Summa nuzulu Isa bin Maryam. Okey. Sebab tu kemudian akan turunnya Nabi Isa ni Maryam di mana? Di Manarah Syarqiyah. Ini nantilah kita belajar satu. Nabi Isa ni apa? Ingatlah Nabi Isa alaihi salam bukan seperti yang digambarkan. Apa? Kurus cengkung, kurus kering itu, tulang itu apa? Pakai apa? Cawat itu, bukan begitu. Nabi Isa alaihi salam badan dia tegap. Kana ribaiyan, dia tegap. Lengan dia ni berisi. Dia putih bersih kan? Roma dia lembut. Nabi Isa ni bulat lengan dia. Badan dia tegap. Dia bukan jenis kurus macam awak, tapi dia tinggi. Dia tinggi sedap kita tengok. Badan dia tegap, bulat lengan dia. Itu Nabi Isa alaihi salam. Dia bukan kurus kering tu ya, yang pakai cawat tu, yang tengok dia apa disalib-salib di gereja tu, bukan begitu ya. Itu hanya apa? Gambaran Leonardo da Vinci. Kalau gambaran pelukis Kristen Eropa ni Afrika, mulut besar, rambut kerinting. Nabi Isa tak, dia lembut, dia lurus, badan dia tegap, kemas badan dia, tinggi. Mana sedap kita tengok. Lengan dia dengan berisi dia, itu Nabi Isa. Kulit dia putih bersih. Okey, putih bersih kulit dia. Okey, itu Nabi Isa. Dia turun di mana? Di Manarah Syarqiyah. Mana Syarqiyah? Ingatlah, Nabi Isa dia lembut. Kalau Nabi Musa alaihissalam, Roma keras. Dia watak ke keras. Tadi Nabi Isa lembut. Kulit dia nampak lembut. Okey, kemudian dia apa? Badan dia ribaiyun. Dia ribaiyun, Rasul sebut. Fa idza huwa rajulun ribaiyun. Ribai. Makna dia tak tinggi, dia tak rendah. Kita tak nampak apa? Kadang-kadang macam Mustafa kita kata apa? Tinggi kurus kan? Okey, ini kita badan dia tapi nampak tegap, nampak pendek. Dia apa? Tegap pendek, dia tak. Dia sedap kita tengok. Okey. Itu Nabi Isa alaihi salam. Dia turun apa? Dia turun di mana Syarqiyah. Waktu apa? Menjelang subuh. Jadi sewaktu itu Dajjal sedang nak masuk ke Baitul Maqdis. Setelah Dajjal
Tak boleh masuk ke Madinah. Dajjal di Madinah dia hanya sempat di mana? Di Sabkhah. Sabkhah, siapa pernah pergi Mekah, Jabal Uhud, nampakkah kawasan pasir hitam tu? Kawasan tanah hitam tu. Situlah Dajjal akan berkemah. Nantilah kita masuk bulan Ramadan ni, insya-Allah. Ini kena satu-satu ni. Sebab semua ni ada apa? Hadis-hadis yang tersendiri. Okey. Summa khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Selepas apa? Selepas terbunuhnya Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam, tinggallah di belakangnya orang Yahudi. Sebab Rasulullah sebut apa? Yakhruju Dajjal. Keluarnya Dajjal. Dia mula keluar. Wa ma'ahu sab'una alfi rajul min Yahudi Asfahan. Dajjal keluar, ikut belakangnya pengikut setianya 70,000 lelaki. Mana siap untuk berperang. Dari mana? Daripada Asfahan. Di mana Asfahan sekarang? Di Iran. Sebab tu Yahudi dia akan lari ke sebelah timur. Selepas Eropah tak boleh terima dia sudah. Sebab melampau sudah. Dia bagi apa? Peluang kan? Okey, mereka apa? Sebab tu dunia baru ni apa? Sebab tu kalau kita sejarah Eropah. Kalau kita baca sejarah Eropah, penemuan Amerika dia kata apa? Penemuan dunia baru kan? Betul tak? Dia kata penemuan dunia baru. Siapa bagi nama dunia baru tu? Sedang dunia baru apa? Ramainya lama saja rakyat Indian tinggal di sana. Ada kerajaan apa? Aztec semua kan? Mengapa dunia baru? Apa istilah baru? Sebab situlah mereka apa? Mereka mula bina kekuatan dia Yahudi. Dunia baru untuk mereka mulakan pengaruh. Sebab tu tak sebut tu. Dolar Amerika, cuba tengok di belakang dia. Ada gambar apa? Gambar piramid, ada satu mata. Cuba buka dolar mereka. Sedangkan piramid tu di mana? Mesir. Apa? Kalau Amerika, kerbau bison tu lah. Bison tu kan itu mereka. Dia kata penemuan dunia baru. Apa maksud dunia baru? Maksud situlah mereka memulakan balik langkah kerja mereka untuk menawan dunia. Sebab tu Amerika sekarang, Amerika dikuasai oleh Kongres. Kongres dikuasai oleh pelobi Yahudi. Sebab tu dikuasai oleh pelobi Yahudi. Sebab dunia baru. Dunia baru apa? Orang di Indian lama sudah apa? Ada kerajaan lagi. Di kawasan apa? Amerika dulu. Di Peru dia apa? Di Meksiko semua kan? Okey. Summa khuruju. Okey, lepas terbunuhnya Dajjal, summa khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian okey. Summa khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Selepas terbunuhnya Dajjal, tinggal orang apa? Islam dengan apa? Yahudi pengikut Dajjal tadi. Situlah sampai Yahudi bertapuk di belakang apa? Pokok dan apa? Batu pun. Ya Muslim, hadzal yahudu wara'i faqtulhu illa al-gharqad fa inna min syajarihi hudud. Rasul sebut, wahai orang Islam, ini Yahudi belakangku, bunuhlah dia. Melainkan pokok apa? Gharqad, kerana dia daripada pokok Yahudi. Okey. Summa khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni apa? Dua kabilah. Setengah ulama kata dia keturunan Yafis bin Nuh alaihi salam. Sebab apa? Nabi Nuh ada 3 putera. Pertama dia Sam bin Nuh alaihi salam. Sam bin Nuh, mereka tinggal di tengah-tengah bumi ni. Sifat mereka kulit kemerah-merahan, hidung mancung. Sam, Semitic language. Sam tu siapa? Orang Arab, orang Eropah. Kemudian Ham bin Nuh alaihi salam. Ham bin Nuh alaihi salam, kulit dia hitam, rambut dia kerinting. Orang apa? Kulit hitam, rambut kerinting. Orang apa? Orang Afrika. Dia tinggal di sebelah apa? Barat bumi ni. Orang Afrika. Kemudian Yafis bin Nuh, keturunan Yafis bin Nuh alaihissalam, kulit dia putih kekuningan, mata dia sepet. Hidung dia sepet apa?
Pasifik. Orang apa? Jepun, Cina. Mereka tinggal di sebelah timur bumi ini. Okey, tengah Sam, timur Yafis, barat apa? Barat Ham. Jadi kita pula ya. Mata sepet tapi hidung mancung. Ada semua. Yafis situ, Sam situ, Ham situ, ada semua. Apa sih dah? Kita ni campur saja. Ham ada, Sam ada, Yafis pun ada. Ini ulama sebut Kanaan apa? Yang Allah sebut dalam Quran tu. Ada kata yang Allah sebut dalam Quran tu dalam surah Hud tu. Wa nada Nuhun banahu wa kana fi ma'din. Nuh menyeru putranya. Yang apa? Yang kafir tu. Setengah ulama kata itu nama dia. Kanaan. Okey. Wa khuruju dabbah. Sebab ni Ya'juj dan Ma'juj ni tak ada siapa boleh lawan. Allah sebut apa? Hatta idza futiyat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Mereka bersempat yang tinggi, mereka semua tu turun beramai-ramai. Ya'juj Ma'juj tak ada siapa bolehlah lawan. Jumpa sapi, dia makan sapi, jumpa benda dia makan semua. Dia Ya'juj dan Ma'juj. Tak boleh lawan sudah. Orang Islam tak boleh lawan. Nanti kita kita bahas detailnya. Sehingga satu riwayat dia sampai ke Tasik Tabari. Tasik Tabari ini panjang dia 23 km. Dari mana? Dari mana 23 km? Dari bandar sampai sini dah kah? Tak sampai. Sampai mana? Batu 16. Okey, dari bandar sampai Batu 16, lebar dia 13 km. Sampai mana? Sampai Lok kah? Panjang dia 23 km, lebarnya 13 km. Rombongan pertama minum air sampai habis. Rombongan yang kedua dia jilat saki-baki air. Rombongan yang ketiga, baru rombongan yang ketiga datang. Suatu ketiga dulu tempat ni ada air ni. Suatu ketiga dulu tempat ni ada air ni. Sedangkan baru saja kawan dia apa? Yang barisan depan minum. Yang pertama datang habis diminum. Rombongan yang kedua, barisan yang kedua datang, saki-baki air dia jilat habis. Yang ketiga dia dapat kering betul. Dulu tempat ni ada air ni. Sedangkan baru saja kawan dia minum. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Mereka bertempat tinggi, mereka turun, tak mampu buat apa sudah. Dajjal tak disebut dalam Quran Dajjal hanya disebut dalam hadis. Tapi Ya'juj dan Ma'juj dua tempat disebut dalam Quran. Satu lagi surah apa? Dalam surah Al-Kahfi tentang Zulqarnain. Nantilah bulan puasa ni insya-Allah kita panjang lebar sikit. Wa khuruju. Okey. Nah, ini tak mampu lawan, dimatikan dengan ulat. Wa khuruju dabbah. Yalah. Allati taktubu baina ainainil mu'min. Tengok dia buang asalnya ainaini. Asal begitu. Tapi sebab jadi mudhaf dia buang apa? Nun. Faham tu? Fish asalnya ainaini. Ada nun situ. Tapi sebab dia mudhaf ainail mu'min. Sebab tu dia buang nun. Tinggal ya saja kan? Sebab apa? Sebab tu dia mudhaf. Sebab mudhaf ingat ya. Kalau mudhaf tak boleh letak alif lam. Sedangkan nun tu apa? Aiwadun ani tanwin. Sebab tu kalau kita jadi mudhaf, ustaz sekarang kamu tengok kamu tulis, sekarang kamu mudhaf kamu letak alif lam. Salah. Mudhaf tak boleh letak alif lam. Begitu juga nun. Sebab apa nun? Nun ni aiwadun ani tanwin. Jadi ainainil mu'min mu'minan fayadhi'u wajhuhu wa baina aynal kafiri kafiran fayaswaddu wajhuhu wa tulu'ush syamsi min maghribiha. Kemudian apa? Selepas Ya'juj dan Ma'juj ni lama sudah. Selepas Ya'juj dan Ma'juj ni, kemudian waktu Nabi Isa AS, semua orang Islam. Semua orang Islam. Orang Kristian masuk Islam, semua di muka bumi semua Islam. Sebab tu Allah sebut dalam Quran apa? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Dialah mengutuskan rasulnya dengan petunjuk untuk menzahirkan Islam seluruhnya.
Waktu Nabi Isa, semua orang beriman. Orang Kristian sekarang, semua masuk Islam. Sebab Allah sebut dalam Quran apa? Okey. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan tidak ada seorang pun ahli kitab melainkan mereka akan beriman dengannya, dengan Nabi Isa AS, bahawa dia seorang nabi dan rasul, masuk Islam sebab dia akan teruskan syarat Rasulullah. Illa la yu'minan nabi qabla mautih, sebelum wafatnya Nabi Isa. Makna semua waktunya semuanya Islam. Itulah satu detik yang penuh dengan keberkatan. Zaman Nabi Isa alaihissalam, waktu itu semua orang Islam. Ya, zaman Nabi Isa. Kemudian perlahan-lahan Nabi Isa wafat, dia berkahwin, dan riwayat kata di mana dikuburkan? Dia dikuburkan dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikuburkan mana? Dengan berhampiran makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, nanti kita masuk tu. Kemudian perlahan-lahan orang kembali menjadi kafir. Ada kafir, ada beriman. Waktu inilah pintu taubat telah tertutup. Dua benda. Keluarnya dabbah dan naiknya matahari di sebelah barat. Sebab dari sini. Dan keluarnya khuruj dabbah dan keluarnya dabbah. Allati yang taktubu menulis. Baina antara ainai mu'min. Antara dua mata orang beriman. Orang beriman sini kan? Iman dalam hati kan? Iman dalam hati. Antara dua mata beriman, dia tulis mu'minan, beriman. Fayadhi'u wajhah, maka waktu itu selepas dia tulis, bercahayalah muka orang beriman. Bercahayalah muka orang beriman. Fayadhi'u wajhu wa baina ainal kafir, di antara dua mata orang kafir ni kafiran, ditulis kafir. Fayaswaddu wajhuh, maka gelaplah mukanya, hitamlah mukanya. Kemudian wa tulu'us syamsi min maghribiha, waktu itulah naiknya matahari dari sebelah barat. Ingat tak? Dabbah Allah sebut dalam Quran. Wa idza waqal qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum. Apabila berlaku perkataan ketetapan Allah pada mereka, Allah akan keluarkan dabbatan minal ard, dabbah. Mana binatang yang melata di atas muka bumi. Nantilah kita masuk setengah kata itu anak unta Nabi Saleh, setengah kata unta. Apa pun Allah tak sebut, Allah sebut dabbah. Mana dabbah ni binatang yang melata. Tukallimuhum, akan berbicara mereka. Bi annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Sungguh manusia ni tidak beriman dengan ayat Allah. Tapi setengah riwayat dibaca apa? Akhrajna lahum dabbatan minan nasi, dabbatan minal ardi tuklimuhum. Dia baca tuklimuhum. Makna pada kalimah tuklimu, makna akan mencederakan. Makna menulis di muka dia ni kafir. Waktu itu pintu taubat telah ditutup. Faham tak? Telah ditutup. Sebab tu au jaa ba'du fa idza jaa ba'du ayati rabbik la nafsan imanuha lam takut amanat min qabl aw kasabat fi min khaira. Apabila datang sebahagian tanda-tanda Tuhan kamu, apa? Dabbah, keluarnya dabbah tadi, naiknya matahari sebelah barat. La yanfa'u nafsun imanuha, waktu itu iman tak lagi memberi manfaat. Sebab apa? Pintu keimanan telah ditutup. Pintu taubat telah ditutup. Au kasabat fi imaniha khaira, ataupun dia beriman. Sebelum tu dia beriman. Selepas naiknya matahari, keluarnya dabbah, baru dia nak buat apa? Nak solat tahajud, nak solat puasa Isnin Khamis, nak puasa Syaban, Rejab Syaban semua. Tak lagi. La yanfa'u nafsan imanuha, tak lagi memberi manfaat amalan soleh dia. Tak ada sudah. Sebelum tu siapa beri manfaat? Allah sebut, la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak lagi memberi manfaat iman dia ataupun amalan soleh. Sekiranya sebelumnya dia tidak kerjakan. Okey, wallahu taala a'lam. Kalau orang Cina mati, mereka sifatnya dikubur pakai bahasa apa? Bahasa apa dulu kita sebut tu? Yallah. Man naqra hada? Bahasa apa? Bahasa apa?
pendapat yang rajihnya bahasa apa? Bahasa Arab. Dia kata apa? Pendapat rajihnya bahasa Arab. Yafhul Arabiyah atau la yafham. Dia faham bahasa Arab atau tidak? Dia dalam bahasa Arab. Kecuali apa? Seorang ulama dia kata bahasa Syriani. Sini. Nasita ya Hafiz. Irja' bab sifatus su'alil munkar wa nakir. Okey. Pendapat jumhur ulama apa? Jumhur ulama dalam bahasa Arab. Sama dia faham Arab atau tak faham Arab. Bukan kata orang Cina apa orang Cina. Orang Melayu pun mati tanya bahasa apa? Dia cakap Melayu sendiri ni. Bukan Cina, Melayu sendiri pun, orang Bugis sendiri pun. Okey, orang Bugis mati di dalam kubur nanti ditanya bahasa apa? Bahasa Bugis kah? Ma rabbuka diterjemah ke bahasa Bugis kah? Bahasa Arab semua. Ini pendapat yang muktamad. Dia dalam bahasa Arab. Sebab apa? Bahasa itu bahasa syariat. Assalamualaikum Ustaz, golongan apakah yang menyebabkan seorang hanya perlu bayar fidyah untuk puasa ditinggalkan? Adakah setelah bayar fidyah tidak perlu menggantikan puasa yang ditinggalkan? Dia mana boleh Allah sebut? Ini yang fiqh kan? Dia tak ada golongan apa, mana ada tu? Dia mesti ganti. Allah sebut apa? فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا. Maka sesiapa daripada kamu maridan, dia sakit. Bukan sakit selama-lamanya. Seminggu sakit, lepas tu sembuh balik. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Sesiapa antara kamu maridan, dia sakit, tak boleh puasa. Bulan puasa dia demam, seminggu demam. Jadi seminggu tak puasa. Bulan puasa dia musafir, ada kerja, penat betul dia. Dia terpaksa berbuka. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka hendaklah dia ganti pada lain. Wajib dia qada. Begitu juga orang haid. Rasulullah sebut apa? Aisyah sebut apa? Kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'mar biqada'is salati. Kami ini diperintahkan. Siapa perintah? Rasulullah SAW. Biqada'is shaum, untuk diganti puasa. Dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti apa? Mengganti solat. Waktu haid kan? Kena ganti. Okey, yang kena bayar fidyah saja, tak perlu ganti, orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Faham tak? Yang tidak harapan sembuh. Sembuh dia bila? Sembuhnya insya-Allah dikubur lah, waktu dapat nikmat kubur tu. Faham tak? Sebab al-qabru rawdatun minal jannah aw rawdatun niran. Kubur ini taman-taman daripada taman syurga atau apa? Jurang-jurang pada neraka. Dia sakit, jantung, stroke, tua sudah, COVID lagi, terlantar terus di rumah, tak boleh bergerak sudah. Nak puasa macam mana? Tak ada harapan nak sembuh. Sembuh di mana Ustaz kata? Sembuh di mana? Dikubur lah. Waktu dapat nikmat syurga, insya-Allah. Jadi mereka ni, okey, mereka ni hanya apa? Nak puasa macam tak mampu. Tidak ada hari-hari mereka mampu puasa. Jadi setiap hari hanya cukup bayar fidyah. Okey. Wa 'alal yang sebab tu setengah ulama tafsir dah. Tadi kita baca apa? Bab hadaf al-qisari. Hazaf qisari. Mana hazaf qisari? Dalam ayat tu dia hilangkan apa? Lupa tadi. Ya Allah Hafiz. Hazaf qisari hilang apa? Huruf lagi kalimah. Okey, Allah sebut apa? Hazaf qisari. Setengah orang dia tafsir hazaf qisari sini. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. وعلى الذين يطيقونه, dan ke atas orang yang mampu. Apa? Fidyah. Dia bayar fidyah memberi makan orang miskin. Dia kata sini ada hazaf. وعلى الذين لا يطيقونه. Maksudnya dia kata sini, dan ke atas orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena sakitnya berpanjangan dan tidak ada dia ruang untuk dia mengganti puasa dia. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu masakin. Dia tafsir apa? Tafsir ini ada la situ. Faham bis? Sama seperti apa? Yuridu apa? Kata apa? Yubayyinullahu lakum an tadillu. Yubayyinullah, Allah menerangkan kamu an tadillu. Adakah Allah menerang supaya kamu sesat?
Sini kita ada apa? Hadaf qisar. Yubayyinullahu lakum alla tadillu, agar kamu tidak ada sesat. Kita panggil apa hadaf ni? Hadaf qisar al-qisari. Hadaf apa? Hadaf qisari. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. اللهم صل وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلم تأويل اللهم علم كتابك وسنة نبيك اللهم اجعل علماء العاملين والمصلحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. يلا جباته، أين جباته؟ هذا ما في كمان في هذا ماذا؟ قصري وهذا ماذا؟ ها؟ نسيته؟ يلا في المراجعة لازم تراجع هذا. الله